Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayatnya pada kali ini kita dapat bersiaran dalam satu seminar ramalan online ataupun dalam talian yang dianjurkan oleh pihak ES Tutorial dengan kerjasama daripada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga pihak Masa University. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi untuk mengundang saya, Cikgu Azhar Saleh, untuk menyampaikan strategi dan teknik penulisan karangan fokus SPM pada tahun ini. Apa khabar anak-anak didik cikgu sekalian? Cikgu berharap agar anak-anak didik cikgu sekalian telah bersedia untuk mengikuti seminar yang dianjurkan secara percuma ini. Dan sekalung penghargaan cikgu ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, yang telah sudi untuk merasmikan seminar yang terbesar di Malaysia untuk tahun ini, khusus kepada pelajar dan calon SPM 2021. Baiklah anak-anak didik yang cikgu hormati dan cikgu kasihi sekalian yang berada di seluruh negara, termasuk kepada guru-guru, pendidik-pendidik anak bangsa yang begitu komited dan juga dedikasi dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan calon-calon SPM pada tahun ini akan beroleh kejayaan yang cemerlang dalam semua subjek. Pada hari ini, cikgu akan mengupas strategi dan teknik penulisan karangan yang memberikan fokus kepada soalan yang menjadi pilihan cikgu untuk sebagai satu persiapan untuk menghadapi SPM 2021. Bagi kertas 1103, kertas 1, Bahasa Melayu kertas 1 ini, cikgu akan membimbing anak-anak sekalian tentang teknik dan strategi yang terbaik untuk menghasilkan karangan yang berkualiti dan bermutu tinggi. Baiklah anak-anak didik seluruh negara yang cikgu kasihi, yang cikgu hormati. Baiklah, kita akan lihat dahulu, iaitu contoh item yang diberikan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berkaitan dengan format baharu SPM pada tahun ini untuk kertas Bahasa Melayu kertas 1. Baiklah anak-anak sekalian, untuk maklumat anak-anak bahawa pada tahun ini berlaku perubahan format untuk semua subjek. Dalam Bahasa Melayu terdapat 4 kertas, dan kertas yang pertama atau kertas 1 ialah Bahasa Melayu penulisan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memahami format baharu ini, cikgu paparkan kembali soalan yang telah contoh item yang telah diberikan oleh pihak lembaga peperiksaan kepada semua guru, kepada semua calon di semua sekolah. Inilah bentuk contoh item untuk bahagian A yang memperuntukkan markah sebanyak 30 markah, manakala bahagian B memperuntukkan markah sebanyak 70 markah. Untuk item bahagian A yang memperuntukkan markah sebanyak 30 markah ini, terdapat pelbagai format yang diberikan sebagai contoh. Antaranya karangan yang perlu anak-anak hasilkan sebagai contohnya, kita lihat contoh yang diberikan di sini. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Untuk bahagian A, panjang karangan anak-anak ialah ataupun sebanyak 150 hingga 200 patah perkataan. Maka diberikan beberapa stimulus ataupun perangsangan untuk memastikan anak-anak memperoleh idea-idea daripada bahan rangsangan ini. Sebagai contohnya, kita lihat di sini, mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga, buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Anak muda pulang ke desa, ibu dan ayah lama menanti, warga membaca tak buang masa,
kutubkhana, teman sejati. Kemudian diberikan pula di sini anak-anak satu petikan daripada sumber internet ini tentang amalan membaca. Kita lihat petikan ini. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita. Kemudian dipaparkan pula satu grafik berkaitan dengan bahan bacaan yang dikeluarkan oleh perpustakaan, sumber daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi daripada 3 bahan rangsangan ini, iaitu pantun ini, petikan ini dan grafik ini, anak-anak perlu menghasilkan satu huraian, satu karangan yang panjangnya 150 hingga 200 patah perkataan tentang amalan membaca. Ini sebagai satu contoh anak-anak. Baik, contoh yang kedua yang diberikan oleh pihak lembaga peperiksaan sebelum ini, kita dapat lihat di sini, iaitu diberikan grafik tentang masalah kutipan sampah. Beberapa grafik. Sebagai contoh, anak-anak boleh lihat di sini. Kemudian apa yang perlu anak-anak tulis, apa yang perlu anak-anak tulis, perkara yang anak-anak perlu tulis, huraian yang perlu anak-anak tulis ialah tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda, iaitu tentang masalah sampah sarap yang sering tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Kalau anak-anak lihat di sini bahawa ada 2 perkara, 2 idea yang perlu anak-anak tulis dalam surat ini. Surat ini jelas anak-anak merupakan surat rasmi, surat rasmi. Jadi untuk menulis karangan ini, surat ini, pertama sekali anak-anak perlu mengetahui format penulisan surat rasmi yang betul. Hal ini amat penting anak-anak. Sekiranya anak-anak melakukan kesalahan dari segi format, sudah pasti maka anak-anak tidak akan mencapai tahap yang cemerlang. Baiklah anak-anak, ini merupakan surat rasmi tentang masalah kutipan sampah. Pertama sekali, tadi cikgu dah memaklumkan bahawa anak-anak perlu mengetahui format penulisan surat rasmi. Kedua, anak-anak perlu mengetahui apakah perkara yang ingin disampaikan dalam surat tersebut, iaitu pertama, mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk, dan kedua, memberikan cadangan tindakan yang perlu diambil. Oleh sebab itu, anak-anak harus menguasai format penulisan surat rasmi. Anak-anak perlu menguasai kehendak soalan yang perlu dicatat dalam penulisan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat item yang ketiga yang diberikan oleh pihak lembaga sebelum ini. Ini bukan soalan yang cikgu sediakan, bukan. Ini merupakan soalan yang diberikan contoh untuk rujukan semua sekolah agar guru-guru dan anak-anak sekalian mengetahui ke arah manakah soalan itu akan dikemukakan, bagaimanakah bentuknya, apakah kriteria soalan yang berkualiti, apakah yang diperlukan dalam penulisan bahagian A ini. Baiklah anak-anak sekalian, ini merupakan resume. Resume ini merupakan pengenalan diri anak-anak untuk memohon sesuatu, khususnya untuk memohon pekerjaan. Di sini diberikan beberapa jawatan kosong, iklan jawatan kosong. Daripada iklan-iklan ini anak-anak harus menghasilkan satu resume diri yang panjangnya antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi ini merupakan satu bentuk baharu yang sebelum ini, atau format baharu yang sebelum ini tidak pernah dikemukakan dalam soalan SPM. Baiklah anak-anak sekalian, ini merupakan satu contoh soalan resume. Baiklah, kita lihat sekarang untuk bahagian A yang seterusnya. Beberapa contoh diberikan di sini. Ada 4 contoh. Satu ialah huraian tentang amalan membaca, karangan yang berbentuk fakta. Kedua, berkaitan dengan surat rasmi, iaitu masalah sampah sarap yang tidak dikutip. Dan yang ketiganya tadi berkaitan dengan resume untuk memohon pekerjaan. Dan yang keempat merupakan email. Daripada email ini, anak-anak diperlukan untuk menjawab, baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Kemudian
kamu, anak-anak, dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Ada 2 email yang diberikan, pilih satu dan jawab email ini dalam format penulisan email. Oleh sebab itu, sebagai persediaan menghadapi SPM yang bakal menjelang, cikgu menasihati anak-anak agar memahami format penulisan dengan lebih banyak surat rasmi, surat tidak rasmi, email, laporan, rencana dan sebagainya. Hal ini adalah untuk memastikan anak-anak tidak melakukan kesilapan dari segi format penulisan. Sebagai contoh, ini merupakan format email. Baiklah anak-anak, ini merupakan contoh item untuk bahagian A. Sekarang cikgu paparkan pula contoh item untuk bahagian B. Bahagian B ini memperuntukkan markah sebanyak 70 markah. Anak-anak, 70 markah merupakan satu jumlah markah yang amat besar. Sekiranya anak-anak tidak memanfaatkan penulisan bahagian B ini dengan sebaik-baiknya, anak-anak pasti kerugian. Kenapa anak-anak? Kerana markahnya amat besar, 70 markah. Markahnya amat tinggi, 70 markah. Jadi percampuran markah bahagian A 30 markah dan bahagian B 70 markah akan memastikan, akan menghasilkan, akan mewujudkan markah keseluruhan sebanyak 100 markah untuk kertas 1 Bahasa Melayu SPM format baru ini. Baiklah anak-anak yang cikgu kasihi sekalian, untuk bahagian B ini, kalau dahulunya bentuk soalannya memberikan fokus kepada dimensi, mulai tahun ini memberikan fokus kepada domain. Dimensi dan domain merupakan perkara yang hampir sama anak-anak. Baiklah, ini untuk domain awam. Kita diberikan di sini sebagai contoh sebanyak 4 domain yang diberikan oleh pihak lembaga sebagai rujukan kepada guru-guru dan juga calon-calon SPM. Untuk domain awam diberikan di sini tentang isu tentang longgokan sampah juga, sampah sisa pepejal. Okey, kemudian petikan akhbar di atas dia memberikan satu bahan stimulus, rangsangan sebagai satu panduan kepada anak-anak. Daripada stimulus ini, daripada bahan rangsangan ini, maka diberikan soalan. Petikan akhbar di atas menyatakan bahawa aktiviti kita semula merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Baiklah, soalan ini jelas mengkehendaki anak-anak untuk menulis sebuah rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Ini merupakan satu karangan berbentuk rencana, satu karangan yang berbentuk fakta, satu karangan yang berbentuk perbincangan, satu karangan yang berbentuk laras akademik untuk memastikan anak-anak dapat menyampaikan idea-idea yang bernas, yang berkualiti, yang tepat, yang mencukupi untuk tajuk usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Bagi domain yang kedua, iaitu domain pribadi. Bagi domain kedua, iaitu domain pribadi. Berdasarkan pemerhatian saya, sikap orang ramai masih belum berubah ke sifat-sifat yang baik seperti belas ihsan, sopan santun, sabar, merendah diri, toleransi dan hormat menghormati belum menjadi cara hidup kita. Diberikan satu petikan daripada ucapan Tan Sri Datuk Seri Panglima Lee Lam Thai yang disiarkan dalam Akhbar Utusan Malaysia 12 Julai 2018. Daripada petikan ini, maka diwujudkan soalannya sebagai respon terhadap kandungan ucapan di atas. Setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat. Jelaskan peranan tersebut. Peranan siapa anak-anak? Iaitu peranan setiap individu. Domain pribadi. Setiap individu berkaitan dengan domain pribadi. Iaitu apakah yang perlu dilakukan oleh setiap individu, yang perlu dilakukan oleh setiap orang untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Bentuk begini merupakan satu karangan yang berbentuk fakta yang tidak mempunyai format yang khusus. Merupakan format tulisan karangan jenis fakta. Kita lihat
domain yang ketiga, yaitu domain pendidikan. Diberikan satu stimulus perancangan yang dipetik daripada sumber internet. Daripada petikan ini tentang mata pelajaran sejarah, maka soalannya, petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah dan kepentingan mempelajarinya. Bincangkan kepentingan mempelajari mata pelajaran atau subjek sejarah. Boleh dikatakan soalan ini boleh dikatakan agak popular dalam kalangan guru dan calon SPM sebelum ini pun, iaitu soalan yang berkaitan dengan kepentingan mempelajari subjek sejarah. Apatah lagi anak-anak, subjek sejarah merupakan subjek yang wajib lulus bersama-sama dengan subjek bahasa Melayu. Untuk memastikan anak-anak lulus dalam SPM, anak-anak perlu lulus dalam subjek bahasa Melayu dan sejarah. Berdasarkan soalan ini, anak-anak perlu menjelaskan kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah untuk domain pendidikan. Baiklah, domain yang seterusnya adalah domain kerjaya. Diberikan di sini perkara ataupun bahan rangsangan yang dipetik dari sumber BH Online, Berita Harian Online pada Sabtu 7 Julai 2017. Yang dipaparkan di sini berkaitan dengan perkembangan pesat sektor pertanian di Malaysia. Temanya berkaitan dengan sektor pertanian di negara kita. Berdasarkan bahan ini anak-anak perlu menghasilkan satu karangan yang berkaitan dengan kehendak soalan ini. Petikan akhbar menerangkan bahawa Malaysia merupakan negara yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Walaupun sektor ini boleh menjamin masa depan, akan tetapi kejayaan dalam sektor pertanian dikatakan kurang diminati oleh generasi muda. Uraikan usaha-usaha yang seharusnya dilakukan untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang pertanian. Jelas di sini anak-anak bahawa anak-anak perlu menulis sebuah karangan yang berkaitan dengan usaha untuk menggalakkan, untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang pertanian. Ini merupakan domain kerjaya. Kerjaya pertanian, pertanian kerjaya merupakan satu yang dijadikan contoh oleh pihak lembaga peperiksaan sebagai usaha untuk membantu calon-calon memahami bentuk baharu, format baharu SPM untuk subjek bahasa Melayu ini. Terdapat 4 domain anak-anak, iaitu domain awam, domain pribadi, domain kerjaya dan domain pendidikan. Baiklah anak-anak yang dikasihi sekalian, untuk memastikan kita mempunyai persediaan sebagai satu komitmen kita untuk menghadapi peperiksaan nanti, cikgu mencadangkan supaya anak-anak menelaah, memahami, menguasai tema yang terkandung dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk itu, cikgu paparkan di sini tema buku teks tingkatan 4, yaitu merealisasikan impian sehinggalah kepada dipimpin untuk memimpin. Ini ini merupakan tema yang terdapat dalam buku teks. Mengapakah anak-anak perlu mengetahui tema ini? Mengapakah anak-anak perlu menguasai tema ini? Cikgu sering mengingatkan rakan-rakan cikgu dan juga anak-anak murid cikgu sekalian bahawa dengan menguasai tema buku teks yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4 dan juga tema yang terdapat dalam buku teks tingkatan 5, anak-anak menguasai sebahagian perkara yang amat penting yang terdapat dalam silibus bahasa Melayu. Anak-anak perlu sedar bahawa buku teks merupakan sumber pegangan, sumber rujukan utama dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah. Bukan sahaja bahasa Melayu, malah semua subjek. Anak-anak perlu menguasai buku teks, perlu memahami buku teks, perlu mengetahui kandungan buku teks. Kerana hal inilah yang akan mendorong anak-anak
untuk menguasai setiap tajuk yang akan dikemukakan dalam peperiksaan. Sebagai contoh, anak-anak perlu menguasai tema yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 5 yang bermula daripada tema anda bersih, anda sihat, hinggalah integriti. Hinggalah tema integriti. Kesemua tema ini perlu dikuasai. Sebagai contoh, domain pendidikan, pendidikan untuk semua. Domain kerjaya, kerjaya meniti jaya. Nampak anak-anak? Malah kalau kita domain awam berkaitan dengan kebersihan. Domain pendidikan berkaitan dengan sukan. Ya, itu pendidikan sukan untuk anak-anak di sekolah sebagai contohnya. Kalau kita lihat di sini anak-anak, tema alam sekitar berkaitan dengan domain pendidikan, pendidikan alam sekitar. Boleh juga dimuatkan dalam domain awam, yaitu seperti contoh tadi masalah sampah sarang, masalah kitar semula. Maka ini termasuk dalam tema buku teks tingkatan 5, yaitu tema ke-10 alam sekitar dan teknologi hijau. Sebab itulah anak-anak, cikgu menasihati anak-anak untuk sebagai salah satu persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Jangan lupa anak-anak, rujuklah selalu buku teks yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, kerana buku teks merupakan sumber utama pembelajaran kita baik di sekolah maupun di rumah. Baiklah anak-anak cikgu kasihi sekalian, cikgu akan terangkan sedikit tentang teknik penulisan karangan. Anak-anak pasti tidak sabar. Di manakah, bilakah Cikgu Azhar akan menunjukkan soalan pilihan beliau? Anak-anak harap bersabar. Kita masih ada masa. Cikgu diperuntukkan masa 1 jam untuk bersama-sama dengan anak-anak sekalian. Sabar ya anak-anak, kerana masa kita masih ada. Cikgu akan memberikan sedikit teknik untuk penulisan karangan agar karangan anak-anak mencapai satu tahap yang tinggi dan karangan anak-anak mencapai satu tahap yang berkualiti. Kita tidak mahu hanya menghafal idea, menghafal tajuk-tajuk, minta maaf, tajuk-tajuk ramalan, tajuk-tajuk pilihan. Kita tidak memerlukan semua itu. Anak-anak, sekiranya anak-anak menguasai buku teks, sekiranya anak-anak menguasai tema terdapat buku teks, sekiranya anak-anak menguasai teknik penulisan yang baik, datanglah soalan seperti mana pun, cikgu pasti anak-anak pasti dapat menjawab. Cuma kita menyediakan platform ini, sarana ini, seminar ini. Terima kasih IS Tutorial Ventures, terima kasih pihak Masa University yang menaja program ini, yang menganjurkan program ini sejak tahun lepas dan tahun ini diteruskan lagi. Dan cikgu rasa ini merupakan satu peluang yang terbaik untuk anak-anak mencungkil ilmu daripada guru-guru yang berpengalaman dalam semua subjek. Cikgu diamanahkan untuk subjek ini. Cikgu akan cuba memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Cuma anak-anak harap bersabar. Kita lihat teknik penulisan karangan. Terdapat pelbagai teknik untuk menghasilkan karangan yang baik. Sekiranya cikgu ingin mengupas teknik penulisan karangan ini, cikgu memerlukan masa untuk mengajar kamu berkaitan dengan pendahuluan karangan. Cikgu memerlukan lebih kurang 5 jam untuk menghasilkan pendahuluan karangan yang baik. Anak-anak, cikgu diperuntukkan 1 jam untuk memberikan fokus kepada keseluruhan aspek. Jadi cikgu harap anak-anak terus berada di rumah atau berada di sekolah dengan guru-guru, terus memberikan fokus, memberikan tumpuan. Buatlah catatan, kerana hal ini amat penting untuk kita memastikan kita boleh mengulang kaji pelajaran ini semula sekiranya ada ruang dan kesempatan selepas ini. Terima kasih anak-anak kerana terus bersama dengan cikgu. Baiklah, teknik penulisan karangan, pendahuluan karangan. Dalam binaan sesebuah karangan anak-anak, terdapat pendahuluan karangan, terdapat badan karangan, terdapat penutup karangan. Pendahuluan, isi penting dan penutup. Untuk pendahuluan karangan, anak-anak pastikan, lazimkan diri anak-anak untuk menulis 2 jenis ayat. Ayat rangsangan
dan juga ayat arahan. Untuk ayat rangsangan, anak-anak perlu memberikan fokus kepada tema yang diberikan dalam soalan tersebut. Sebagai contoh, tema Kitar Semula, tema kemalangan jalan raya, tema pencemaran alam, tema sektor pelancongan, tema teknologi maklumat dan komunikasi, tema sukan dan permainan, tema kesenian dan kebudayaan, tema pengurusan keuangan dan sebagainya. Anak-anak, ayat rangsangan mestilah ditulis berkaitan dengan tema karangan tersebut. Hasilkanlah beberapa ayat yang berkaitan dengan tema tersebut yang dapat dikupas, antaranya berkaitan dengan isu-isu semasa. Kedua, ayat arahan. Ayat arahan ini merupakan kehendak soalan. Daripada soalan yang diberikan tersebut, anak-anak perlu memahami dua aspek, tema dan juga kehendak soalan. Sebagai contoh, temanya tentang pencemaran alam. Kehendak soalannya adalah langkah untuk mengatasi pencemaran alam. Temanya berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Kehendak soalan ialah usaha untuk memastikan pelajar dapat memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Temanya barangkali dikemukakan soalan tentang kebudayaan dan kesenian. Kehendak soalannya iaitu ayat arahannya mengungkapkan atau meminta anak-anak menulis tentang permainan tradisional yang semakin dilupakan dan apakah usaha untuk mempopularkan permainan tradisional itu semula. Jadi anak-anak faham, dalam ayat pendahuluan ada dua jenis ayat. Ayat rangsangan berkaitan dengan tema, ayat arahan berkaitan dengan kehendak soalan. Okey, beberapa ayat rangsangan berkaitan dengan tema hendaklah ditulis pada bahagian pendahuluan, dan ayat terakhir dalam pendahuluan ini anak-anak pastikan dapat menulis ayat arahan dengan baiknya menepati kehendak yang bergantung pada kehendak soalan. Baiklah anak-anak, seterusnya dalam peringkat isi penting, anak-anak haruslah berusaha untuk memastikan terdapat 4 jenis ayat dalam satu atau dalam setiap perenggan isi penting. 4 jenis ayat itu ialah ayat judul. Ayat judul merupakan idea utama atau senang cakap ayat isi penting. Ayat pertama di situ lazimnya ayat pertama lah. Ayat lazimnya ayat pertama ialah ayat judul, iaitu ayat yang mengandungi isi penting, yang mengandungi idea utama. Kemudian disusuli dengan ayat huraian. Ayat huraian ialah idea sokongan. Untuk membantu memantapkan idea utama itu, anak-anak perlu menghuraikan idea utama itu dengan beberapa ayat huraian. Ayat huraian ini anak-anak merupakan idea sokongan. Karena itulah anak-anak harus menguasai ayat huraian dengan baiknya. Cikgu mendapati berdasarkan pengalaman cikgu anak-anak, cikgu mendapati bahawa lazimnya untuk mendapatkan ayat judul tidaklah mendatangkan masalah yang besar kepada anak-anak. Namun demikian, anak-anak sering kali berhadapan dengan masalah atau kesukaran untuk menulis ayat huraian. Anak-anak mungkin ada idea, ada isi penting. Namun demikian, anak-anak tidak dapat menjawab karangan itu dengan baik. Kerana apa anak-anak? Kerana ayat huraian tidak mantap. Ada ketikanya kita jadi keliru, kita jadi celaru. Apakah huraian yang sesuai untuk isi ini? Dan akhirnya kita tidak dapat menghasilkan karangan yang sesuai dengan kehendak soalan, dan kita tidak dapat menghasilkan karangan yang mencukupi dari segi jumlah perkataan. Baiklah anak-anak, diikuti seterusnya ialah ayat contoh. Ayat contoh adalah bukti. Apabila kita memberikan idea utama, kita memberikan idea sokongan, pasti kita memerlukan bukti. Bukti ini merupakan satu tamsilan ataupun contoh daripada idea utama ini. Berikan sebagai contohnya, tamsilnya, misalnya merupakan bukti, yaitu contoh bagi idea utama ini. Dan yang terakhir adalah ayat penegas.
Ayat penegas, kita menegaskan kembali idea utama dalam bentuk ayat yang lain, ayat yang berbeza sebagai satu penegasan kepada idea ini untuk menutup satu perenggan isi ini. Baiklah anak-anak, seterusnya penutup karangan. Dalam penutup karangan anak-anak terdapat 3 jenis ayat sebaik-baiknya. Pertama ialah ayat kesimpulan. Ayat kesimpulan, rumusan, konklusi, tuntasnya, deduksinya, seperti yang anak-anak sering catat dalam kertas karangan, kertas jawapan anak-anak itu. Kesimpulannya merupakan kesimpulan keseluruhan untuk karangan tersebut. Baiklah, diikuti dengan ayat cadangan. Ayat cadangan lazimnya mempunyai kata kunci seperti kita hendaklah, kita perlu, kita mesti, kita patut melakukan sesuatu berdasarkan tema dan kehendak soalan. Dan seterusnya ayat harapan. Ayat harapan lazimnya mengandungi kata kunci seperti agar, supaya, kerana, untuk. Kadang-kadang digunakan formula suka, S-U-K-A, formula suka, iaitu sebagai contohnya anak-anak. Sebagai contohnya sebagai contohnya ayat cadangan ataupun ayat kesimpulan dahulu sebagai contohnya. Sebagai kesimpulannya, amalan kita semula merupakan satu inisiatif atau prakasa yang terbaik untuk memelihara alam sekitar. Kesimpulan cadangan, oleh sebab itu semua pihak perlu buat apa? Semua pihak mesti buat apa? Semua pihak patut buat apa? Sebagai contoh anak-anak, oleh sebab itu semua pihak perlu merealisasikan matlamat kerajaan untuk menggalakkan masyarakat dalam amalan kita semula ini. Kemudian ayat harapan, tujuannya untuk memastikan harapan. Kita berharap, apa kita harap? Tujuannya untuk memastikan dengan pengamalan kita semula ini, kita dapat membentuk masyarakat yang menghargai alam sekitar. Agar apa anak-anak? Supaya apa anak-anak? Kerana apa anak-anak? Untuk apa anak-anak yang cikgu kasihi. 3 jenis ayat dalam penutup karangan. Kemudian terdapat beberapa bentuk soalan sebagai satu strategi dalam penulisan karangan. Lazimnya soalan mengemukakan kata kuncinya seperti usaha, cara, langkah. Kalau kita lihat tadi pun anak-anak, contoh item yang diberikan oleh lembaga perpajakan, banyak soalan yang berkaitan dengan usaha, cara, langkah. Sebagai contohnya tadi kita dapat lihat apakah usaha yang dapat dilakukan untuk memupuk dan menyermai amalan kita semula. Baiklah anak-anak, untuk tajuk usaha, cara dan langkah ini, cikgu menggunakan satu teknik yang cikgu namakan IKMK NAMPI. IKMK NAMPI, usaha dengan punca faktor sebab, merupakan perkara yang sama anak-anak. Sekejap lagi cikgu akan paparkan teknik versus untuk menerangkan dua hal ini. Bagi tajuk usaha atau punca, usaha untuk melakukan sesuatu, punca berlakunya sesuatu perkara, anak-anak boleh menggunakan satu teknik yang agak mudah, yang cikgu percaya guru-guru di sekolah sering ajarkan, iaitu teknik IKMK NAMPI. Ada istilah lain yang digunakan di sekolah barangkali oleh guru-guru bahasa kamu. Baik, I, individu, K, keluarga, M, masyarakat, dan K, kerajaan. NAMPI itu maksud 6 pihak. Ini baru 4. Sekolah dan media massa anak-anak duduk ataupun berada di bawah kerajaan. Jadi 6 pihak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 pihak ini perlu melaksanakan usaha atau cara atau langkah untuk mengatasi sesuatu isu. Dan 6 pihak ini jugalah yang menjadi punca faktor sebab berlakunya sesuatu isu. Sebagai contohnya anak-anak, apakah usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya? Usaha daripada siapa? Kita, keluarga kita, masyarakat kita, kerajaan kita,
sekolah kita dan pihak media massa. 6 pihak ini pasti mempunyai usaha untuk mengatasi sesuatu isu, untuk menangani sesuatu masalah. Maka di tangan 6 pihak inilah usaha ini dapat dilaksanakan. Dan sekiranya soalan berkaitan dengan punca, 6 pihak ini juga mempunyai sahamnya, mempunyai peranannya kalau berlaku sesuatu punca. Sebagai contoh, punca berlakunya penambahan sebagai contohlah gejala sosial, kebejahatan sosial dan sebagainya, berlaku masalah bully, gangsterisme sebagai contoh, masalah penagihan dadah. Maka puncanya kita boleh letak pada individu. Kenapa individu tersebut menagih dadah? Kenapa keluarganya turut terlibat menyebabkan seseorang individu itu menagih dadah? Apakah peranan masyarakat yang menyebabkan individu itu menagih dadah? Dan adakah tindakan selama ini diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah penagihan dadah telah mencapai satu tahap yang sangat efisien? Sekolah, apakah peranan sekolah? Apakah punca daripada sekolah? Dan media massa. Mengapakah 6 pihak ini mempunyai sahamnya apabila berlaku punca sesuatu masalah? Dan mereka ini jugalah, 6 pihak inilah anak-anak yang mempunyai peranan yang besar untuk mengatasi sesuatu masalah tersebut. Baiklah, seterusnya sebagai paparan ringkas kepada anak-anak, cikgu telah menyediakan poin-poin ataupun perkara-perkara penting yang berkaitan dengan 6 pihak ini. Cikgu telah menyediakan perkara-perkara penting yang berkaitan dengan 6 pihak ini. Sekiranya soalan berkaitan dengan individu, maka anak-anak boleh menggunakan 5 kata kunci ini untuk dijadikan idea utama atau isi penting. Dalam kaitan individu, sebagai contohnya anak, usaha untuk melahirkan remaja yang berwawasan dan juga berketerampilan, yang cemerlang dalam semua lapangan. Anak-anak, individu itu perlu mempunyai kesedaran. Cikgu kalau nak berjaya, anak-anak kalau nak berjaya, pertama sekali kita perlu ada kesedaran. Kedua, kita perlu mempunyai mentaliti yang matang, pemikiran. Ketiga, kita perlu mempunyai disiplin, sikap yang terpuji, yang berakhlak mulia, yang berhemah tinggi. Keempat, pendidikan kita perlu kita kuasai, ilmu pengetahuan perlu ada. Untuk menjadi cemerlang, kita memerlukan ilmu. Ilmu itu asas segala-galanya, ilmu yang keras untuk mencapai kecemerlangan. Dan kita kena hati-hati dengan pengaruh anak-anak. Jangan mudah terpengaruh dengan anasir atau elemen negatif. Seterusnya untuk keluarga, 5 perkara ini dapat dijadikan kata kunci dalam penulisan karangan anak-anak. Keluarga harus memberikan didikan agama. Ibu bapa harus menjadi suri teladan. Ibu bapa harus mencurahkan kasih sayang. Ibu bapa harus memberikan kemudahan yang sepatutnya, yang sesuai untuk anak-anak. Dan ibu bapa harus memberikan dorongan, galakan, motivasi dan juga segala inisiatif untuk memastikan anak-anak menjadi remaja yang cemerlang, remaja yang berwawasan. Untuk masyarakat, apakah peranan masyarakat anak-anak? 5 idea atau 5 kata kunci cikgu berikan di sini, yaitu program. Masyarakat harus menganjurkan program, masyarakat harus bersikap prihatin, masyarakat harus melakukan aduan kalau ternampak sesuatu masalah seperti longgokan sampah sarak seperti tadi itu. Masyarakat harus mengambil berat, cakna, masyarakat harus memanfaatkan kegiatan ataupun pertubuhan yang ada seperti NGO. Minta maaf cikgu gunakan istilah NGO supaya anak-anak faham. NGO ni singkatan daripada bahasa Inggeris, iaitu pertubuhan badan bukan kerajaan. Maka cikgu gunakan NGO lah sebab anak-anak lebih mudah faham. Tapi dalam penulisan jangan tulis NGO, anak-anak tulis dalam bahasa Melayu lah. Seterusnya kerajaan. Kerajaan lazimnya mempunyai peranan untuk menganjurkan kempen. Kerajaan perlu mengambil inisiatif dengan dasar-dasarnya. Pemimpin perlu berperanan untuk mengatasi sesuatu isu yang berlaku. Peraturan yang lebih tegas, undang-undang, pemantauan yang lebih sistematik hendaklah dilaksanakan. Sekolah, apakah peranan sekolah anak-anak? Menganjurkan aktiviti, program, kegiatan yang bersesuaian untuk membina remaja atau pelajar yang terampil, yang cemerlang, yang berwawasan.
melalui kurikulum, silibus di sekolah, melalui kegiatan co-kurikulum, melalui peranan guru dan juga dasar-dasar pendidikan yang sentiasa dikemasinikan untuk menghasilkan anak-anak yang ada seperti sekarang. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang mantap, anak-anak yang jitu, mantap, okey, yang padu anak-anak. Okey, media massa, kempen hebahan tentang sesuatu perkara supaya masyarakat sedar, masyarakat cakna tentang perkara tersebut. Rancangan yang disiarkan melalui televisyen